Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammit taqsirana ya rabbana ya rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Wa minhum Abu Muhammad Sahl bin Abdullah rahimahullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Dari Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, dia ada menulis riwayat hidup ahli-ahli sufi. Dari antara imam yang dinyatakan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu adalah salah seorang imam yang agung, iaitu Imam Abu Muhammad Sahl ibn Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Maksudnya ahli tarekat, dia ada ammatu ahli tariq, maksudnya golongan awam dari kalangan ahli tarekat. Lepas tu dia ada khawasu ahli tariq, golongan khusus daripada ahli tarekat. Dia ada khawasi ahli tariq, golongan yang lebih khusus daripada golongan yang khusus daripada ahli tarekat. Dan salah seorang daripada mereka tersebut ialah Imam Abu Muhammad Sahl bin Abdullah Tustari radhiyallahu anhu. Ini salah seorang imam yang amat agung lah dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari imam, kita baca beberapa kalam ucapan daripada Imam Sahl bin Abdullah untuk kita ambil kemanfaatan, dan Allah, moga-moga Allah beri kepada kita kefahaman. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu wa idza intabahu nadimu wa idza nadimu lam tanfa'humun nadamatu. Jadi imam berkata, sesungguhnya manusia kebanyakannya tidur apabila mereka tadi mati, barulah mereka menyedari, sedar diri. Wa idza intabahu, dan apabila mereka sedar diri setelah mati tersebut, nadimu, maka barulah mereka tadi menyesal. Wa idza nadimu, dan apabila mereka menyesal, lam tanfa'humun nadamah, maka pada ketika itu penyesalan tidak memberi kemanfaatan kepada mereka. Mana kebanyakan manusia hati mereka tidur. Walaupun jasmani kita ni nampak ni macam berjalan, bekerja, pergi sekolah, pergi masjid, pergi surau, tapi kalau kita tengok hati di dalam, roh di dalam, kebanyakannya tidur. Maksudnya Syekh ni dia guna bahasa yang lembut. Niam tu maknanya tidur lah, tapi sebenarnya dia maksudkan, dia kata kebanyakan manusia tadi rohnya mati, hatinya mati, tak bergerak, tak berfungsi. Sebab mereka tadi seronok dengan jasmani. Maksud kita ada jasmani yang zahir ni. Kalau kita hanya fokus kepada jasmani, maka kita tak sedar sebenarnya hati kita tadi tu tak bekerja, ataupun tak hidup, ataupun tak berfungsi. Jadi bila manusia ni sedar yang hatinya sebenarnya tidur, akalnya sebenarnya tidur, fa idza matu, apabila Allah Taala offkan jasmani,
Apabila jasmani kita ni tak boleh bergerak, istilahnya matilah. Apabila manusia tadi mati, intabahu, baru dia sedar. Selamanya jasmani dia ni mati dan rohani ni pun mati. Jadi baru masa tu kita amat menyesal lah. Masa kita tahu selama ni kita tak ada beribadat, roh kita tak beribadat, roh kita tak pernah sujud ni, roh tak pernah rukuk, roh tak pernah semayang. Masa roh tak pernah ambil wuduk, roh tak pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru sedar. Mana bila kita mati, bila jasmani kita ni mati, baru manusia sedar yang sebenarnya roh ni tak buat kerja. Sebab kita dicipta dengan rohani dan jasmani. Jadi kita tak disuruh sembah Allah dengan jasad. Allah nak kita sembah tadi dengan rohaninya, dengan roh. Jasad ni dah teraga untuk bawa roh tadi, untuk menzahirkan roh tadi. Jadi dia kata fa'idha matu, apabila manusia tadi mati, Allah berhentikan jasadnya, tak boleh bernafas, tak boleh bergerak, tak boleh kelip mata, intabahu, baru mereka sedar bahawa sesungguhnya jasmani mereka tadi tak memberi manfaat, dan barulah mereka sedar bahawa roh mereka tadi tak pernah beribadat pun. Dari apabila sedar yang kita tak pernah semayang, sebab semayang dengan jasmani tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang, puasa dengan semata-mata jasmani tak diterima. Apa saja ibadat yang kita buat dengan semata-mata jasmani tak diterima, sebab Allah kata allazina hum fi salatihim khashi'una. Orang yang khusyuk di dalam semayang. Salatihim tu ialah ibadat jasmani, pergerakan, rukuk, sujud. Khashi'un ialah ibadat rohani. Jadi hanya orang yang beribadat dengan jasmani dan rohani sahaja yang aflaha, dihukumkan berjaya. Fa'idzan tabahu, dan apabila mereka sedar, masa apabila dah mati, baru kita sedar lah selama ni tak ada ibadat, selama ni ibadat Allah tak terima, selama ni dosa kita banyak, selama ni jasmani rohani kita tadi gelap, ada banyak dosa, ada banyak kekotoran. Cuma dia kata kalau sedar masa dah mati tadi, nadimu, mereka amat menyesal. Wa idza nadimu, dan apabila menyesal pada ketika tersebut, lam tanfa'humun nadamatu, maka tak ada memberi kemanfaatan penyesalan setelah badan kita dimatikan. Jadi suatu lah peluang, selagi Allah Ta'ala masih berikan umur kepada kita ni, itulah modal yang paling besar, yang paling agung daripada segala harta dunia ni. Maksudnya Allah bagi kita masa, kekuatan, boleh datang, boleh berzikir, boleh duduk di rumah pegang tasbih. Itulah nikmat yang paling agung sekali. Kerana apabila dah berhenti masa tadi, apabila dah mati tadi, dah tak sempat lagi dah nak buat. Dan musuh Islam tadi, usaha dia yang paling utama ke atas manusia ialah iblis, syaitan ialah mematikan manusia dengan cara mewujudkan peperangan, macam-macam cara lah dia nak bagi mati, bagi penyakit macam-macam. Sebab dia tahu apabila manusia mati tadi, dah tak sempat nak beribadat. Dan mukadimah kepada nak mati tadi ialah sakit. Jadi sekarang ni kita nak beribadat, kita nak bersuluk, kita nak berzikir, kita nak menghadiri hadrah, apa segala ibadat yang kita nak buat, kita buatlah segera di masa kita tengah sihat, di masa Allah telah bagi umur kepada kita. Dan itulah penulis kata jangan tunggu sampai dah mati. Kerana apabila dah mati, sememangnya lah kita sedar. Maksud baru datang kesedaran tu. Jadi kita tak nak kesedaran tu apabila mati. Kita nak kesedaran tu semasa kita masih hidup lagi. Bersungguh-sungguhlah beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibukakan hijab. Wa kana yaqulu, dan Imam Sahal bin Abdullah berkata, inna Allaha muttali'un 'alal qulubi fi sa'atil laili wan nahar, fa ayyuma qalbun ra'a fihi hajatan ila siwa sallata 'alaihi iblis. Jadi Imam Abdullah, Sahal bin Abdullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memandang kepada hati-hati manusia. Maknanya kepada hati kita ni lah. Maknanya kita apabila masuk dalam tarekat, kita niat untuk bergantung kepada Allah, Allahus Samad tadi. Untuk kita niat tadi untuk memutuskan pergantungan daripada makhluk, daripada kudrat kita sendiri, daripada kecerdikan kita, daripada usaha kita. Jadi Syekh berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memandang kepada hati-hati kamu fi sa'atil laili wan nahar, pada setiap jam malam,
Pukul 7, 8, 9, 10, wan nahari dan siang. Jadi maksudnya jangan kita kata saya duduk di mana-mana saya bebas kan? Ataupun saya duduk sorang-sorang dalam bilik tadi saya bebas, saya boleh buat apa saja. Jadi macam-macam lah yang manusia buat apabila bersendirian ataupun apabila berada di khilaf ramai dosa tadi tu. Macam-macam dosa yang kita buat. Tapi apakah dosa yang paling bahaya sekali? Fa ayyuma qalbin ra'a fihi hadatan ila siwahu. Jadi dosa yang paling besar sekali yang dibuat oleh hati manusia. Dia ada dosa yang dibuat oleh jasmani seperti minum arak, berzina, mencuri, bunuh orang. Itu dosa-dosa jasmani yang Allah Ta'ala murka juga. Sebab dosa jasmani itu merosakkan hati kita. Tapi sekarang kita yang dah berusaha membaiki hati tadi, tiba-tiba Allah Ta'ala melihat hati kita tu fihi hajatan ila siwahu. Hati kita berpaling daripada bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita palingkan kepada makhluk dan kita bergantung pula kepada makhluk tadi. Kita berhajat kepada makhluk. Jadi sekiranya Allah melihat mana-mana hati yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergantung kepada Allah, tidak meminta, tidak mengikat hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sallata alaihi iblisa. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar kepada hati manusia tersebut, hati yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang mengikat hajat kepada selain Allah, akanlah hantar kepadanya iblis. Daripada ketika itu kita rasa kita dengan Allah, tapi sebenarnya kita duduk dengan iblis. Maksud iblis akan diberikan kebenaran untuk masuk ke dalam hati kita dan mewaswaskan. Jadi itu salah satu sebab kenapa kita susah nak istiqamah di dalam tarekat. Sekiranya kita masuk dalam tarekat tadi, tetapi kita ada niat yang lain, kita ada niat yang salah, ataupun kita ada pergantungan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala sendiri akan menghukum dosa tadi. Itu dipanggil dosa batin. Dosa zahir ni kita maklum, mencuri, berzina tadi. Tapi dosa batin ialah bergantung kepada selain Allah. Dan apabila kita buat dosa batin tersebut, kalau macam kita buat dosa zahir, yang Rasulullah kata apabila buat dosa tadi, berzina ke, minum arak ke, Allah Ta'ala akan hantar titik-titik hitam dalam hati manusia. Tapi dosa batin apabila kita buat, dosa batin ni salah satu contoh ni lah, berhajat kepada selain Allah. Hati tu kita ikat kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun dalam hati kita tadi mengkritik perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun dalam hati kita tak redha dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya kita buat saja dosa batin, maka Allah Ta'ala akan izinkan iblis untuk masuk ke dalam hati manusia tersebut. Dan apabila iblis masuk dalam hati itu, kita maklum, iblis dia bukan menyuruh kepada kebaikan. Dia akan mewaswaskan di dalam hati manusia. Dan akhir sekali menarik manusia tadi keluar daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita minta lindunglah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma penulis kan ni, dia bagi tahu satu bentuk dosa batin, iaitu hajatan ila siwahu, mengikat hajat hati kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita berdoa pun tak bersungguh-sungguh, berdoa pun kita rasa macam tak mustajab, ataupun kita rasa bergantung kepada manusia itu lebih bermanfaat. Aku doa banyak-banyak tiap hari tak ada manfaat pun, minta dengan manusia sekejap je dapat. Itu semua salah faham terhadap pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akhir sekali penulis berkata, wa kana yaqulu man ahabba an yattali'an nasu ala ma bainahu wa bainallahi fahuwa ghafilun. Jadi apabila kita dah duduk dalam beribadat, apabila kita dah mula berdekatkan diri kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberikan kurniaan, pelbagai kurniaan yang Allah bagi di dalam hati manusia. Dibukakan kefahaman, dibukakan kasyaf, diberikan ilmu, macam-macam keramat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi penulis kata, apabila kita dah mula berjalan dalam tarekat, apa saja yang kita rasa, apa saja yang Allah bagi rasa kepada kita tadi, tiba-tiba dia suka agar manusia lain mengetahui kurniaan yang Allah beri kepada dia. Dia kata kalau orang tahu aku sembahyang ni, mesti orang akan puji aku, mesti orang akan hormat aku. Kenapa orang tak hormat aku ni? Orang tak tahu ke aku ni rajin pergi masjid kan?
Kenapa orang tak puji aku? Kenapa tak cium tangan aku? Tak tahu ke aku ni dah zikir dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Maksudnya dia suka dalam hati dia tadi, manusia tahu hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni salah satu penyakit lah. Dia panggil hubbus syuhrah. Jadi penulis berkata, sesiapa saja yang ada keinginan tersebut, fahuwa ghafilun, maka dia dihukumkan orang yang ghafil. Ghafil ni maknanya orang yang tidak berzikir. Walaupun kita zikir sekuat mana sekalipun, walaupun kita tahlil dah beratus juta sekalipun, tapi kita masih lagi selagi kita ada keinginan terhadap pandangan makhluk, terhadap apa yang kita amalkan, apa yang pernah kita amalkan, apa yang dulu kita pernah amalkan. Kalau manusia tahu ni, mesti dia puji aku. Ada perasaan macam tu, masih ada keinginan tu, maka penulis kata fahuwa ghafilun, dia masih lagi dihukumkan orang yang lalai. Maksud dia tadi bukan dipanggil ahli zikir. Ahli zikir ni yang Allah sebut dalam Quran, maqam tertinggi dari kalangan maqam umat Islam ialah wazakirinallaha katsiran wazakirat. Orang-orang yang berzikir dari kalangan lelaki, zikir yang banyak, wazakirat, dan orang perempuan. Jadi kita nak datang majlis bersungguh-sungguh berzikir dengan harapan moga-moga Allah terima 1-2 zikir itu saja, dan dengan harapan moga-moga Allah tadi menerima kita sebagai ahli zikir itu je. Sebab ahli zikir itu dia amat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang paling tinggi menghadap di hadapan arsy Allah ialah ahli zikir. Tapi apa tanda kita tadi tak, maksud apakah tanda kita masih belum digolongkan dalam ahli zikir? Tanda ni selagi mana kita ada keinginan manusia memuji kita, keinginan manusia tadi mengetahui ibadat kita. Oh, kalau orang tak tahu aku ada kasyaf macam ni. Kalau orang tahu ni kan, mestilah orang hormat, orang puji, macam-macam lah dia punya keinginan tadi tu. Jadi tanda kita masih belum masuk dalam golongan ahli zikir, walaupun kita duduk dalam tarekat berapa tahun, walaupun kita hadir majlis, walaupun kita zikir, pegang tasbih sebagainya, Allah tetap menghukumkan kita tadi ghafil selagi mana kita ingin manusia memandang kepada amalan kita, manusia mengetahui kepada amalan kita. Jadi itu 3 kata nasihat lah daripada Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita semua, dan moga-moga Allah menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit dan dosa-dosa batin tersebut. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين في غزة، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.